A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam sesi tafsir ringkas daripada setiap muka surah Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam sesi ini sekali lagi, walaupun sana kita masih lagi dalam suasana COVID-19 dan kita menghadapi kemungkinan kesukaran internet dan sebagainya, tapi moga-moga sesiapa yang tak dapat melihat sesi ini, tidak dapat bersama-sama pagi ini, akan dapat bersama-sama selepas daripada ini. Jangan lupa insya-Allah untuk menonton di YouTube, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam muka surat yang ke 397 insya-Allah. Alhamdulillah, setiap pagi kita dapat sedikit mendengar, dapat melihat, saya kongsikan kepada saudara-saudari semua dalam sesi ini, apakah yang akan kita yang hendak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui muka surat yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lihat, yang sedang kita nak baca pada kali ini. Sebelum daripada ini kita telah mulai sedikit daripada surah Al-Ankabut, iaitu separuh daripada muka surat. Dan kita belum lagi menceritakan apakah sebenarnya ringkasan ataupun tajuk utama yang hendak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ini. Jadi eloklah saya rasa sebelum daripada kita masuk lebih jauh lagi, kita tengok dulu apakah dia cerita yang hendak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ringkasan tema ataupun dipanggil Al-Hadaf Al-Am daripada surah Al-Ankabut ini. Surah Al-Ankabut ini dinamakan sebagai surah Al-Ankabut dan ianya diturunkan selepas daripada surah Ar-Rum. Artinya dianya mengikut pendapat yang kuat di kalangan ulama adalah surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan di Makkah. Kalau sebelum daripada ni surah Al-Qasas, kita telah membaca bahawa ianya diturunkan semasa dalam perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Sekarang ni ayat yang kita baca sekarang ni, surah yang kita nak baca pada kali ini adalah surah Makki, iaitu kita kembali semula ke belakang. Jadi bila kita kembali ke belakang, kita melihat surah Al-Ankabut ini, artinya bila ianya adalah Makki, artinya Nabi SAW dan juga para sahabat pada masa ini, mereka ini sedang ditindas. Mereka ini sedang ditekan. Mereka ini sedang diseksa oleh orang-orang Quraisy, penentang-penentang Islam di Mekah. Jadi suasana ini adalah suasana yang dipanggil sebagai suasana azab, suasana tekanan, suasana kesusahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan melalui surah ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahawa surah ini temanya adalah al-fitnah. Temanya adalah ujian. Semalam kita dah sebut, kemarin kita dah sebut, sesi sebelum ni kita sebut, iaitu fitnah bukan artinya dalam bahasa Melayu. Iaitu apa? Membuat bohong, menceritakan pasal orang, mengatakan satu benda orang tak buat. Itu adalah fitnah dalam bahasa Melayu. Tapi fitnah dalam bahasa Arab, kita sebutkan semalam, iaitu apa? Iaitu suatu benda, satu perbuatan, satu perkara yang berlaku kepada seseorang sebagai ujian. Iaitu berasal daripada fatana, iaitu apabila orang tukang emas tu dia meletakkan emas yang bercampur dengan logam-logam yang lain, bercampur dengan pasir, bercampur dengan kekotoran dan sebagainya, lalu diletakkan di dalam api untuk apa? Untuk memisahkan di antara emas dan selain daripada emas tu. Jadi itulah nama dia fatana. Jadi apabila kita menyebutkan perkataan fitnah dalam bahasa Arab, terjemahannya ataupun penafsiran bahasa Arab ialah al-ikhtibar. Ikhtibar artinya ialah apa? Cobaan. Jadi surah ini adalah surah cobaan. Jadi banyaklah dimulai dengan awal lagi diceritakan bahawa
ianya adalah cubaan. Cubaan apa? Cubaan ini adalah lumrah hidup dalam manusia. Tetapi satu benda yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini ialah bahawa cubaan ini berbeza dengan azab. Azab bukannya azab. Bila azab, dia bukan azab. Tapi azab, ia adalah merupakan cubaan. Azab ni apa? Iaitu kesakitan. Kesakitan yang menimpa orang Islam semasa mereka berada di Mekah, semasa mereka berada dalam kesusahan, mereka ditekan dan sebagainya. Itu semua adalah sebenarnya Allah Ta'ala nak ceritakan itu sebenarnya bukan azab. Itu bukan azab daripada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang berkuasa untuk mengazabkan hamba-hambanya. Yang datang daripada manusia ni itu bukan azab, itu hanyalah azab. Azab. Azab ni ialah kesakitan. Jadi Allah SWT nak sebutkan azab ni bukan azab. Jadi sebab itulah ada di dalam ayat yang akan kita bacakan pada muka surah ini yang menyebutkan tentang perkara ini. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan juga di dalam surah ini ialah apa? Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini ialah al-fitnah itu adalah merupakan satu sunnatullah di dalam kehidupan manusia. Tapi perkara yang disebutkan sini juga ialah salah satu daripada bentuk cubaan yang berat, yang sukar mungkin dihadapi oleh manusia ialah apa? Apabila ianya diuji dengan family. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini, dalam muka surat ini yang akan kita bacakan pada hari ini, iaitu apa? Ujian kemungkinan datang daripada family. Family kemungkinan tidak beriman. Family kemungkinan tidak suka untuk seseorang itu beramal dengan Islam. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang ekstrimnya ialah apabila family itu tidak beriman dan memaksa seseorang itu untuk supaya keluar daripada imannya. Itu berlaku kepada para sahabat. Seperti Mus'ab bin Umair contohnya. Salah seorang daripada sahabat yang masyhur yang telah ditekan oleh mak dia sendiri. Jadi dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, kalaulah kita ditekan begitu rupa, benda ni sebenarnya bukan hanya azab. Azab ni kemungkinan datang daripada luaran, iaitu azab kesakitan badan, kesakitan fizikal dan sebagainya. Tetapi kemungkinan juga azab ini ialah datang daripada psikologi, emosional, perasaan. Kita sangat suka untuk hadapi benda ni. Untuk hadapi apa? Untuk hadapi, ya Allah mak aku, ya Allah ayah aku, paksa aku, suruh aku buat macam ni, suruh aku tinggalkan. Sedangkan ini adalah, tapi kita kena, dalam kehidupan kita pada hari ini, kita kena bezakanlah di antara benda yang khilaf ulama, benda yang yang masih lagi masih dipertikaikan di kalangan ulama, ada banyak mazhab, ada banyak pendapat, dengan perkara-perkara yang memang confirm artinya ialah sepakat di kalangan ulama tidak boleh dilakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bawakan di dalam ayat ini, dalam muka surah ini, dalam surah ini, iaitu apa? Iaitu al-isyrak. Al-isyrak ni apa? Iaitu syirik. Apabila ibu bapa kita, apabila orang yang kita sayangi mengajak kita kepada syirik, maka tak boleh. Sebab apa? Syirik ini adalah satu benda yang memang tidak boleh ditinggalkan. Bukan tidak boleh ditinggal, mesti ditinggalkan. Tidak boleh dimasuki, tidak boleh kita tak boleh syirik. Artinya kita mesti tauhid. Jadi kalaulah mengajak kepada benda-benda macam tu, dan kita boleh kiaskanlah semua benda-benda yang disepakati di kalangan ulama. Sebagai contoh, iaitu kemungkinan ada ibu bapa yang meminta kepada anak-anaknya supaya tanggalkan pakaian yang menutup aurat. Yang telah disepakati di kalangan ulama bahawa ianya mesti dipakai, mesti dan ditutup dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ibu bapa tak suka. Jadi pada ketika itu, kita sedang menghadapi apa yang dikatakan sebagai fitnah itu. Jadi ini adalah satu benda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah di dalam surah ini. Kemudian yang terakhir, perkara yang terakhir yang saya nak sebut juga pada sesi ini ialah tentang nama. Surah ini dinamakan sebagai surah Al-Ankabut. Kenapa? Disebutkan isu Ankabut ini dalam surah ini, iaitu berkaitan dengan rumah Ankabut. Kita panggil dia apa? Kita panggil dia web. Kita panggil dia sarang labah-labah tu. Sarang labah-labah ni itulah rumah dia. Dia digunakan untuk menjerat binatang lain, binatang yang berterbangan dan lain kan. Tapi bila kita tengok rumah dia tu, walaupun dia sangat lemah sebenarnya. Walaupun dia boleh menjerat binatang-binatang lain, tapi sebenarnya rumah itu sangat lemah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan orang-orang yang mengambil tempat-tempat pergantungan yang lain selain daripada Allah,
sebenarnya dia telah bergantung kepada satu benda yang sangat lemah. Yang sangat lemah. Jadi apabila kita menghadapi ujian, menghadapi azab, menghadapi tekanan, menghadapi fitnah daripada manusia, tak kira siapa manusia tu, orang ramai ke, family ke dan sebagainya, maka janganlah pergi bergantung kepada manusia juga. Sebab apa? Pergantungan kita kepada manusia adalah pergantungan kepada satu benda yang lemah sebagaimana rumah Al-Ankabut tu, rumah labah-labah. Jadi oleh kerana itu, tempat pergantungan yang paling kuat ialah bergantung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah kepada Allah kan. Jika serahlah kepada Allah kan, mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah moga-moga kita akan selamat, insya-Allah diberi keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca insya-Allah surah ini, muka surah ini pada hari ini bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surahul Azim. Sebagaimana biasalah kita ambil ayat yang pertama ni, kita baca mengambil keberkatan dalam sesi kita pada kali ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang ke-7 pada hari ini, pada muka surat ini, iaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan satu benda pada orang yang beramal soleh ni. Syarat dia tapi mesti kena beriman dan beramal soleh. Iaitu apa? Allah Taala akan lanukaffiranna anhum. Jadi bila Allah Taala sebutkan kafara sini, kafara ni arti asal kafara adalah tutup. Arti kafara adalah buang. Arti kafara adalah buka. Jadi lanukaffiranna anhum, Allah kata apa? Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Allah Ta'ala larikan, Allah Ta'ala bukakan, maknanya hilangkan. Apa dia? Anhum sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Jadi itulah yang dikatakan sebagai apa ni, menghilangkan dosa-dosa tanpa kita sedari. Jadi sebab itulah kita ni banyak dosa dan kita ni banyak kesalahan. Kita tak sedar dosa kita. Kadang-kadang kita sebab bertaubat, kadang-kadang kita tak sebab bertaubat. Jadi ada dosa tu, ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi dia macam-macam dosa ni kan. Kalau dosa besar dan berkaitan dengan manusia lain, maka ianya tidak akan dapat dihilangkan, melainkan mesti kita bertaubat dengan taubat nasuha, dengan syarat-syarat taubat yang telah ada disebutkan oleh para ulama. Tetapi dosa-dosa kecil yang berlaku itu Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan daripada kita, tapi dengan syarat kita beriman dan kita beramal soleh. Bila dalam hadis-hadis disebutkan antara Jumaat dan Jumaat, bila kita mengambil wuduk, di antara solat dan sebagainya, dosa-dosa itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa semoga Allah Taala hilangkan dosa-dosa kita ni kan, termasuk dalam ayat ini, iaitu Allah Taala akan lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan Allah Taala akan balaskan lebih baik daripada apa yang mereka telah lakukan. Jadi kadang-kadang kita lakukan satu benda, tapi benda tu kecil, tapi Allah Ta'ala gandakan. Itu dia kata ahsan, lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Tetapi kalaulah benda kejahatan, Allah Ta'ala hanya balas satu saja. Itu di antara kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Sekarang kita masuk apa yang saya sebutkan tadi, iaitu masalah hubungan dengan ibu bapa. Allah Ta'ala sebut kat sini, dia startingnya ialah apa kan? Kami telah wasiatkan maknanya perintahkan, maknanya ialah suruh manusia ini supaya mereka ini telah berbuat baik kepada ibu bapa, iaitu biwalidayhi husna. Husna ni maknanya baik. Perlakuan baik itu mengikut tradisi dan adab masing-masing lah. Kalau ada orang Melayu, cara baik dia apa yang dikatakan baik. Jadi tetapi adalah benda-benda yang mana standard, iaitu tak boleh menyakiti hati. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu sakiti, jangan kamu kata uffin. Uffin ni dalam bahasa Arab artinya lah apa benda kan. Apa sajalah kan, dia menunjukkan bahawa kita ni tak suka pada dia. Yang menyebabkan dia terasa hati. Jadi apa-apa saja yang menyebabkan ibu bapa kita terasa hati, bagi orang yang masih ada ibu bapa ni, kena sayang ibu bapa dia, kena buat baik ibu bapa, kena ziarah dia, kena chatting selalu, kena message selalu dan sebagainya. Kena buat baik. Tapi wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Allah Taala sebutkan,
kalaulah dia ni bersungguh-sungguh fa in jahadaka litusyrika bi, supaya kamu ni bersyirik dengan aku, maka Allah Ta'ala kata ma laisa laka bihi ilmun, satu benda yang tak boleh terima fala tuti'huma. Allah Ta'ala kata jangan ikut. Jadi ada benda secara biasanya, secara umumnya boleh kita buat, kena buat, bukan boleh buat baik, mesti kena buat baik. Tapi bila dia dah sampai satu batasan, dia minta kita ni suruh satu benda yang tidak boleh diterima, maka kita tak boleh ikut dia. Jadi ini adalah batasan dia. Tapi bukan bermakna bahawa bila kita ni dia suruh kita satu benda yang baik, yang teruk, yang tak elok, yang haram, yang mutlak haram, dah memang sepakat ulama kata haram, maka lepas daripada itu kita tak boleh buat baik dengan dia. Tetap buat baik juga. Benda tu kita tak boleh nak ikut. Kena bezakan. Bukan makna kita tu lari daripada rumah sebab apa dia suruh aku buat macam ni kan. Tak, bukan. Kita terus buat baik, bersabar insya-Allah. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kamu semua akan dikembalikan kepada aku. Maknanya kita kena buat baik berterusan. Tak apa, kena bersabar Jadi sebab itulah juga dikatakan surah ini adalah surah apa? Al-fitan was-sabru. Al-fitan was-sabru. Al-fitnah was-sabru. Fitnah, cubaan dan juga kesabaran. Wallazina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Allah Ta'ala ulang lagi, tengok banyak kali ulang. Orang yang beriman, orang yang amal soleh. Orang beriman, orang beramal soleh. Kami akan masukkan mereka ini dalam solihin. Mereka ni dah soleh dah kan. Tapi Allah Ta'ala kata masukkan lagi. Itu pasti tu. Ada lam situ kan. Lanudkhilannahum. Kalau asal je perkataan ni dakhala saja. Dakhala tu artinya masuk kan. Tapi bila sebut lanudkhilannahum, la satu, nun tu ada bersabdu pula. Tambahan. Menunjukkan apa? Bahawa sungguh-sungguh kami akan masukkan dia ni, orang beramal soleh, beriman dan beramal soleh ke dalam golongan orang soleh. Wa minan nas man yaqulu amanna. Ini yang saya sebutkan tadi, iaitu di antara manusia. Ada jenis manusia ni. Jenis manusia ni Allah Ta'ala turunkan kerana ada di kalangan sahabat yang merasai macam tu. Orang Islam yang merasai macam tu di zaman Nabi SAW. Kalau kita pada hari ni, saya rasa banyak lagi lah kan. Memang banyak lagi kan. Jadi di zaman sahabat pun ada. Jadi sebab itulah perlukan kepada tarbiyah, perlukan kepada peringatan, kepada nasihat, kepada kawan-kawan, duduk dalam suasana yang baik kan. Sebagaimana di zaman Nabi dulu, mereka ni berkelompok. Walaupun mereka ni duduk masing-masing, duduk di rumah masing-masing, tapi hati mereka berkelompok dan mereka selalu berjumpa. Itulah yang patut kita buat pada hari ini kan. Kita hidup dalam suasana yang dahsyat yang suasana yang ialah macam-macam fitnah yang ada di keliling kita kan. Fitnah agama, fitnah family, fitnah sahabat, fitnah orang ramai, fitnah tempat kerja. Jadi semua benda ni memerlukan kepada kita untuk duduk kan. Seminggu sekali, sebab itulah kena ada halaqahnya, kena ada usrahnya, kena ada apa-apalah. Bukan ada satu suasana di mana kita boleh ingat, peringati di antara satu sama lain. Subhanahu wa ta'ala sebut kat sini, wa minan nas, beriman. Kemudian fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Ada orang apabila diazab, disakiti, dibuatlah yang menyakitkan dia seolah-olah menjadikan fitnah manusia ini, Allah Ta'ala sebut lagi perkataan fitnah manusia ini ka'azabillah, seperti azab Allah. Bukan. Fitnah lain. Fitnah ni memang Allah Ta'ala memang buat untuk menjadi sunnatullah ke atas dunia ini supaya manusia ini merasai fitnah tu. Terkena fitnah tu. Kalau mereka beriman, lagi kuat. Kalau mereka nak beramal dengan Islam, lagi kuat fitnah tu. Mungkin akan berlaku kepada mereka. Kalau tak ada fitnah tu kena pelik. Kalau tak ada ujian tu kena pelik kan. Pelik, kenapa aku ni dah beriman, dah baik tapi tak ada ujian itu kena pelik. Sebab apa? Sebab fitnah ni adalah, ujian ni adalah sunnatullah, kita katakan. Jadi ada orang yang merasai bila terkena macam tu, mereka kata ini adalah azab Allah. Bukan. Ini bukan azab Allah. Wala in jaa nasrum mir rabbik la yakulunna inna kunna ma'akum. Tapi bila dah dapat satu benda, mereka akan kata kami bersama kamu. Nampak tak? Jadi benda inilah yang tak kena. Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Allah Ta'ala tanya kan, bukankah Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia? Hati bukan hati manusia saja. Alamin, fi suduril alamin. Manusia ke jin, ke batu, ke pokok, ke binatang. Allah Ta'ala tahu semua. Apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang mereka fikirkan. Binatang berfikirkan, batu berfikirkan. Mereka pun sama seperti kita juga kan. Okey.
Kemudian wala ya'lamannallahu allazina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Allah sebut lagi dalam ayat yang ke-11. Iaitu apa? Allah tahu. Allah tahu siapa orang yang beriman betul-betul dan Allah tahu siapa orang yang munafik. Munafik ni tipulah maknanya kan. Orang yang berpura-pura. Tengok kan ayat ni walaupun ayat ni makkiyah, tetapi Allah Ta'ala dah sebut dah al-munafikin. Tapi bukan golongan munafikin, tapi artinya ialah sifat munafik iaitu orang-orang yang berpura-pura. Walaupun tak wujud kat situ, tak wujud lagi, dikatakan, memang di Mekah tak ada lagi kan, tapi Allah Ta'ala dah sebut dah. Bayangan-bayangannya iaitu apa? Akan berlaku. Akan ada nanti. Yang terang-terangnya di sana, di Madinah nanti. Tapi di Mekah ni Allah Ta'ala dah bagi warning dah. Jangan kita ni bersifat pura-pura. Allah tahu. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Ayat yang ke-12 ni menceritakan tentang apa yang akan berlaku lah. Berlaku bila? Di hari akhirat. Apa yang akan berlaku? Salah satu daripada bentuk yang akan berlaku di hari akhirat. Bukan di hari akhirat nak cerita ni ada dunia. Mereka berkata tu. Tapi di akhirat barulah tahu. Sebenarnya ini adalah pembohongan. Apa yang dikatakan di atas dunia ni? Mereka kata apa? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Orang-orang yang kafir ni berkata kepada orang beriman. Orang yang jahat berkata kepada orang yang baik. Dia kata apa? Dia kata ittabi'u sabilana. Ikutlah kami. Lepas tu dia kata apa? Wal nahmil khotayakum. Kami akan tanggung semua dosa-dosa kamu. Tak apa. Ni ingat ini belanja makan ke? Kalau belanja makan tak apalah kami belanja semua. Boleh. Tapi dosa nak tanggung. Dosa dia pun banyak. Orang kafir tu dosa dia dah berganda-ganda dah kan. Dah banyak dah dengan kekufuran, dengan kesyirikan dia dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata kita nak tanggung dosa kita kan? Itu memang berlakulah walaupun tak secara macam tu pada hari ini. Manusia ni ada yang macam tu kan. Tak apalah. Alah dosa je pun. Macam tu kan maknanya meremeh-remehkan dosa. So ulama kata kalau meremeh-remehkan dosa ni, walaupun dosa tu kecil, dia akan jadi dosa besar. Sebab meremeh-remehkan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini, inilah bentuk cara orang kafir berfikir. Dan kita ni sebagai orang beriman, jangan tertipu dengan mereka ni. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ. Allah Ta'ala kata mereka tak boleh nak bawa hari akhirat ni tahu nanti. Mereka tak mampu nak bawa nanti dosa mereka pun bertimbun-timbun kan. Innahum lakazibun. Mereka ni penipu. Jadi Allah Ta'ala terus cerita pada kita sekarang ni. Orang tak boleh nak tanggung dosa orang lain. Mana boleh kan? Kemudian wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma asqalihim. Allah Ta'ala kata sebagai balasan dia, mereka akan tanggung dosa mereka tu. Berat dosa mereka tu. Dan kemudian wa asqalam ma asqalihim. Dosa pula orang yang ikut mereka tu kalau orang tu ikut mereka. Jadi sebab itulah kita ni dalam satu benda yang jahat kan. Kalau kita ni kan ajak orang lain pula kepada kejahatan, maka kejahatan itu kita akan tanggung juga. Dia tu dah buat jahat, dia kena tanggung dah. Kita tanggung juga apa yang ni. Jadi memang betul lah dia kata tadi. Kami tanggung. Tapi tak terlepas daripada orang tu. Orang yang jahat tu buat jahat, maka orang yang jahat ni mengajak kepada orang buat jahat, dia akan tanggung dua benda pula. Maaf tu. Wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Kemudian pada hari akhirat mereka akan ditanya. Allah Ta'ala sebut walaqad arsalna nuhan. Sekarang Allah Ta'ala cerita pula masuk ayat yang ke-14 ni, cerita tentang kisah Nabi Nuh. Jadi kesesuaian dengan kisah baru ni, kisah Nabi Nuh, Allah Ta'ala sebutkan iaitu beberapa kisah Nabi-Nabi yang ada di dalam surah Al-Ankabut ini untuk menunjukkan bagaimana kesabaran. Jadi tidak lari daripada tema kita, tema surah Al-Ankabut ni iaitu Al-Fitnah Was-Sabru, iaitu fitnah dan juga kesabaran. Jadi Allah Ta'ala telah bawa contoh beberapa kisah Nabi-Nabi yang ada sebelum daripada kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, mereka yang menghadapi fitnah, menghadapi cubaan daripada manusia-manusia, daripada umat-umat mereka, dan kemudian mereka ini sabar dengan apa yang berlaku kepada mereka. Jadi setakat itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam sesi esok insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.